Okey. Boleh nampak skrin? InsyaAllah. Lebih purple tu, gelapnya purple. Okey. Kawan. Nak tu kawan boleh? Nak kawan terang sikit. Kawan ni lah Ustaz. Okey, bagi tukar warna. Kecil je kan? Satu ruang 4 persegi tu kecil je. Tak tahu lah orang lain nampak besar ke? Mak aku nampak kecil je. Nampak besar ke kecil? Kecil je, satu ruang 4 persegi kecil je. Macam ruang kita, nama kita tu je. Biasa Ustaz kan satu ruang besar. Mak engkau kena tekan tu mak engkau. Nanti masa Ustaz kerja, Ustaz tunjuk satu-satu kot. Ustaz gerakkan. Ustaz yang buat. Ustaz yang buat nanti kot. Paruh kan nampak. Okey, masih kecil lagi. Aku nak tekan kat mana Tekan ada yang tanda tu mak engkau. Ada yang tanda apa yang sudut-sudut tu. Yang ada sudut. Oh, gambar 4 segi tu. Belah paku tekan tu kan? Kena tekan tu bagi besar skrin. Oh. Ambil gambar mak aku pula. Okey, biru macam ni okey. Okey. Sikit Sebab dia putih, tulisan dia putih Kejap bagi cucu. Tulisan nak hitam atau putih? Putih okey. Putih dia duduk atas biru. Putih duduk atas biru okey nampak Okay, bismillahirrahmanirrahim. Munada. Munada bahasa kita adalah panggilan. Nadi, isim nida, ya. Haraf nida, lepas tu ada isim yang datang selepas haraf nida, maka disebut munada. Apa itu munada? Munada iaitu isim yang terletak selepas haraf nida. Macam kita, bahasa kita wahai. Lepas tu selepas wahai itu atau ya, itu mesti ada isim yang datang selepasnya. Kalau dalam bahasa Arab, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu. Atau ya itu adalah haraf nida. Ya, yang dimulai dengan ya. Artinya apa? Panggilan. Seruan. Itu haraf nida. Maka ada haraf nida, maka datang selepasnya isim munada. Maka munada ini dalam kumpulan apa di sini? Dalam kumpulan isim mansub. Mansubat. Munada yang pertama iaitu munada mansub. Munada yang berbaris atas. Isim yang datang selepas haraf nida yang berbaris atas. Ada dua di sini. Mudhaf dan syibhun bil mudhaf. Ada yang daripada mudhaf, ada juga yang syibhun bil mudhaf. Syibhun tu artinya seumpama. Seumpama mudhaf. Kita tahu mudhaf tu, apa itu mudhaf? Isim yang bertemu dengan isim atau kata yang saling menyandar, ya. Mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Babul fasli atau pintu kelas. Jadi pintu itu kepunyaan kelas. Babul masjidi. Jadi pintu kepunyaan masjid. Itu. Maka di situ disebut mudhaf. Apa contohnya? Contohnya mudhaf yaitu
Yang pertama, ya sahibal qalami, qulil haqqa. Ya sahibal qalam, qulil haqqa. Nah, itu. Haraf nidanya mana? Haraf nida itu adalah ya. Ya, haraf itu ya. Ya. Maka mana munada dia? Munadanya adalah sahiba. Sahiba. Mana mudhaf? Munada itu apa mudhafnya sahiba. Sahibal qalam itu artinya apa? Pemilik pen. Sahib itu pemilik, owner, ya. Sahibul bait berarti tuan rumah. Sahibul qalam tuan pen. Apa artinya tuan pen di sini? Apa kalau dalam bahasa kita? Pemilik pen. Apa yang boleh tepat artinya? Ini istilah saja. Yang biasa menulis ini siapa? Sahibal qalam. Boleh kita artikan sebagai setiausaha, apalagi yang menulis, yang biasa sekretar, ya, sekretaris, itu sahibal qalam, atau pedagang atau apa yang biasa menulis, itu disebut sahibal qalam, yang biasa yang bertugas untuk menulis, itu sahibal qalam. Di bahasa Arab kan menjadi sahibal qalam. Sahib itu tuan, al-qalam ni pen. Artinya dia bahasa kiasan saja di sini, ya. Jadi yang biasa menulis. Itu di sini sahibah ini menjadi mudhaf dan dia juga menjadi munada. Ada dua, ya, kedudukan sahibah ini. Dia berbaris atas kerana dia adalah munada. Sahibah juga dia menjadi mudhaf kerana datang selepasnya mudhafun ilaih al-qalami. Itu. Okey? Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah tu. Jadi yang penting yang perlu kita ingat di sini adalah selepas haraf nida, selepas ya yang panjang tu, maka dia mesti berbaris atas. Disebut apa? Disebut munada. Ya tu haraf nida. Munada. Munada apa tadi? Isim selepas ya, apa huruf munada? Munada sahibah munada atau sahibah. Ya ni harafnya. Ya haraf, sahibah isim munada. Ya, sahibal qalam. Sahibah dia mudhaf, al-qalami mudhafun ilaih. Itu kalau kita sambungkan dengan terjemahannya, qulil haqqo. Apa qulil haqqo? Katakanlah yang hak itu hak. Katakanlah kejujuran. Katakanlah dengan jujur. Itu. Kul ini adalah fi'il amar. Ya. Maka apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada contoh di sini? Wahai penulis, tulislah dengan jujur. Boleh siapa saja di sini. Sahibal qalam ni boleh siapa saja. Pemberita, Ustaz. Pemerintah boleh. Yang pemberita. Pemberita, tulis newspaper. Pemberita. Okey, boleh. Apa nama? Pemberita dalam akhbar, ya. Sahibal qalam. Pemberita. Netizen, Ustaz, netizen. Boleh juga. Karena netizen ni selalu menulis dalam FB lah, apalah, Instagram lah semua, ya. Maka kena tulis dengan hak. Qulil haq. Kalau kita terjemahkan secara masa ni, ya, sekarang. Sahibal qalam ni pemberita, ya, wartawan atau semua sahibal qalam. Kalau yang dulu-dulu adalah para hakim. Karena dia yang mencatat semua catatan untuk suatu kes. Maka tulislah dengan hak, dengan kebenaran, dengan kejujuran. Okey? Tu. Yang kedua, ya farisal maidani idfa anna. Ya farisal maidani.
ya sama dengan yang di atas, haraf nida farisa. Farisa di sini. Farisa, apa farisa? Farisa ini pejuang atau kesatria atau pejuang ataupun apa yang boleh kita katakan sebagai orang yang berjuang lah ya. Farisal Maidan, pejuang di lapangan. Al-Maidan, pejuang lapangan atau tentera boleh juga. Farisal Maidan. Farisal. Farisa, kesatria atau pejuang, Al-Maidan, padang. Jadi farisa ini di sini sama dengan swahibah. Dia berbaris atas sebagai munada, dan dia juga daripada mudhaf, yang mana datang selepasnya mudhafun ilaih. Maidan dia mudhafun ilaih untuk farisa. Okey. Ya farisal maidan. Barisnya baris atas farisa. Dia menjadi baris atas sebab ya. Ya farisal ya farisal maidani. Idfa anna tu apa Ustaz? Dafa. Okey, idfa anna. Kita sambungkan terjemahannya idfa anna. Apa idfa anna artinya? Lindungilah kami atau jagalah kami. Wahai pejuang di padang atau tentera di sini ya. Idfa anna. Jagalah kami. Lindungilah kami. Idfa anna, kami. Ini diambil daripada buku-buku sastra semua ni. Contoh-contohnya ya. Contoh-contoh yang ada ni diambil daripada buku sastra bahasa Arab. Jadi terjemahan dia tak sesuai dengan apa nama yang secara arti yang sesuai dengan perkataan yang ada. Kadang kita terjemahkan lain. Diterjemahkan lain. Ya farisal maidan. Macam sahibal qalam itu ya. Di situ lain dengan arti yang sebenar. Okey. Yang ketiga. Ya abidillahi. Ya abidillahi. Isna'u al-khaira. Ya abidillah. Ya sama. Ya menjadi haraf nida. Abidi. Abidi. Apa abidi? Isim munada. Isim munada. Tetapi barisnya bawah. Macam mana boleh baris bawah? Ya abidillahi. Adakah dia mudhaf? Dia masih mudhaf lagi. Tetapi di sini keadaannya berbaris bawah. Kenapa? Kerana Isim mangkus ke isim maksur? Tak tahu. di sini apa? Isim apa? Tetap disebut isim munada tetapi barisnya bawah saja. Atau majrur. Tetapi bukan majrur ni yang hakiki di sini. Majrur ni adalah apa nama? Dia mewakili untuk jamak taksir. Jamak apa nama? Jamak mudzakkar salim. Bukan taksir, mudzakkar salim. Ya abidina. Sepatutnya ya abidina.
Ya abidina. Abidina ini apa? Hamba-hamba Allah. Abid ini hamba. Abid, hamba. Kalau satu abid. Kalau dua abida nih. Kalau tiga lebih jamak maka abidu, abiduna. Tetapi karena di sini dia berbaris atas, munada ini mesti berbaris atas, maka kata ganti untuk abiduna, abiduna ini untuk berbaris depan saja. Kalau baris bawah dan baris atas, jamak taksir, siapa yang ada sifir sila tengok. Sifir untuk jamak mudzakkar salim mesti ada dua keadaan saja. Antara abiduna, contohnya di situ muslimuna, atau abidina atau muslimina di situ. Maka abidina ini adalah apa? Tanda dia berbaris atas. Sebenarnya jamak. Nah, jamak mudzakkar salim. Lepas tu bila ada jamak ni dia berasal daripada mudhaf, maka boleh kita padamkan nunnya. Di sini dalam contoh kan nun tak ada. Itu boleh saja. Ya. Abidillah. Walaupun tak ada nun, hanya ada ya, itu sudah mewakili bahasanya dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya tu sebagai apa? Sebagai pengganti atau tanda bahasanya dia jamak. Kalau tak ada ya maka dia bukan jamak. Kalau tak ada ya berarti dia satu, mufrad. Dan barisnya kalau tak ada ya dia akan tetap menjadi ya abidallahi. Atau ya abidallahi. Kalau abidallah dia satu orang saja. Kalau tapi di sini abidi ada ya. Abidi. Abidi ada tambahan ya dan berbaris bawah, maka dia adalah tanda bahasanya dia adalah apa? Jamak salim atau mudzakkar salim. Okey. Huruf apa tu? Huruf mat lah, ya. Ya, huruf mat. Huruf mat. Panjang di situ. Tetapi panjang tu tak berlaku atau tak digunakan kerana bertemu dengan kalimat alif lam di situ ya. Allah. Alif lam Allah ya abidillahi. Pendek saja. Oh. Ya abidil. Pendek. Tak dibaca panjang. Pada. Dal tu tak dibaca panjang, dibaca pendek saja. Ya abidillahi. Ya Wahai abidil. hamba-hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah. Oh, bezanya. Sebab dal tu disambung dengan alif. Betul. Contoh yang lain mungkin yang biasa kita baca doa, Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Ada doa macam tu kan, Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Atau ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang mendirikan solat. Muqimi sama dengan keadaan abidi. Muqimi itu mesti ada ya. Ya yang menunjukkan dia jamak mudzakkar salim. Kalau dia dibaca muqima, maka dia adalah seorang saja. Muqima itu berarti seorang. Kalau muqimi dia macam abidi, dia ramai, dia jamak. Okey. Muqima, muqimi. Abidi, abida. Apa makna terus ni? Wahai hamba-hamba Allah. Apa Ustaz? Wahai hamba-hamba Allah, isna'u al-khaira. Isna' ni buatlah. Isna'u buatlah kalian semua al-khaira. Kebaikan. Buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan.
Ya abidillahi, wahai hamba-hamba Allah, isna'u, buatlah al khaira, kebaikan. Isna'u pun sama, isna'u dia hilang alif. Ya, isna'u apa nama? Dia hilang nun, hilang alif ya. Isna'una di situ jamak yang dihilangkan nun. Kalau dalam i'rabnya dia akan hadaf nun, macam itu biasa, hadaf nun. Fi'il amar. Fi'il Sebab amar. apa? Sebab dia menjadi fi'il amar. Ah. Buatlah. Fi'il amar Artinya, hadaf. fi'il amar hadaf nun di situ. Mesti dalam i'rab akan ada hazaf nun. Hazaf tu buang. Buang nun. Ustaz, jadi maksudnya kalau kata ya abidi, sepatutnya Ustaz je, sepatutnya abidun kan? Abidun sepatutnya ya Ustaz. Betul. Tadi kalau lepas ya, jadi kita kena kita hazafkan, kita kena jadikan bentuk hazaf nun ya Betul. Ya, kita kena hazafkan nun untuk jamak untuk jamak muzakkar salim. mudzakkar salim. Oh, patut. Ya, kena hazafkan nun. Dan ya tu tandanya dia berbaris atas. Dalam keadaan dalam i'rabnya dia mesti abidi, dia adalah munada mansub. Bukan munada majrur. Walaupun dia berbaris bawah, tapi dia tetap dikatakan munada mansub. Itu maksudnya itu formulanya Mm-mm. untuk muzakkar untuk muzakkar salim apabila dia setelah daripada huruf nida. Huruf nida, Okey. mudzakkar salim selepas huruf nida. Selain itu biasa. Macam farisa tetap biasa. Sahibah tetap biasa. Tapi kalau sahibah kita tukarkan kepada mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, sama. Ya. Sahibi. Sahibi ada ya. Sahibil qalami. Jadi para pencatat, para jurnalis, ya. Okey. Kita sambung ke contoh selanjutnya. Ya ummahat. Ya ummahatil ajyali taqaddasna. Oke, saya terjemahkan dulu. Ya ummahatil ajyal, wahai ibu-ibu. Ummahat ni ibu-ibu, jamak daripada ummun. Ummun jamaknya ummahat. Ya ummahatil ajyal, ummun ummahat. Kalau abun aba. Ummun ummahat, abun abaun. Ya ummahatil ajyal, wahai ibu-ibu ajyal. Ajyal ni apa artinya? Generasi modern atau generasi akan datang. Ajyal ni generasi next generation atau ajyal, generasi yang akan datang. Taqaddasna. Apa artinya taqaddasna? Sucikanlah diri kalian. Jadi apa nama? Nasihat untuk generasi yang akan datang. Calon-calon ibu. Maka di sini dikatakan ya ummahatil ajyal, wahai ibu-ibu generasi yang akan datang. Taqaddasna, sucikanlah atau jagalah diri kalian daripada kesucian. Taqaddas ni artinya dari asalnya kata kudus. Kudus ni suci. Taqaddasna berarti fi'il amar. Jagalah kalian daripada kesucian. Okey? Boleh faham? Okey. Kita cuba
Tengok mana haraf nida, mana munada. Haraf nida ya. Haraf nida mestilah ya di depan. Oke. Ummahati. Ummahati dia adalah munada. Tetapi di sini berbaris bawah. Dia jam Anas. Kenapa baris bawah? Karena dia jamak taksir. Hah? Taksir. Oh. Jamak taksir. Jamak taksir. Tu. Bila jamak ni dia antara dua barisnya. Ti dengan tu saja. Bukan jamak muannas salim. Jamak. Bukan. Muannas ni jamak muannas salim. Salim tu dia akan tetap kaedahnya. Ada kaedahnya. Muslimatun. Ya. Di sini ummahat, ummahatun. Nah, ummun dari kata alif dan mim. Tapi di jamaknya dia menjadi ada tambahan hak. Itulah yang dikatakan dia jamak taksir. Jamak yang apa taksir tu? Menjadi pecah lah. Taksir itu artinya pecah. Artinya pecah di situ apa? Ada tambahan huruf hak di situ. Dari mana tambahannya? Dari mana datang tambahan tu? Perkataannya asalnya ummun, ya. Ummun alif dan mim saja. Tapi bila jamak menjadi ummahatun. Hak tu dari mana? Dari kaedahnya lah, dari penyusunan orang-orang Arab, dari percakapan orang Arab, maka jadilah ummahat. Okey. Itu dinamakan jamak taksir. Okey. Kenapa tak jadi ummahatu? Kenapa tak jadi ummahatu? Kalau ummahatu, maka kaedah munadanya tak jadi. Karena munada mestilah berbaris atas. Atau bawah? Berbaris atas, tetapi dalam jamak taksir dia tak boleh baris atas. Jamak taksir hanya ada dua barisnya, baris depan atau baris bawah. Baris depan hanya untuk baris depan, baris bawah ni mewakili baris atas juga. Okey? Ya, insya-Allah. Macam kalimat apa mamnu' minas shorof. Ya, Musa, Isa, Ibrahimu atau kalau Ibrahim dia tak boleh baris bawah. Tetapi kalau ummahat jamak taksir ni tak boleh baris atas. Itu yang bezakan. Dan juga tak boleh baris depan. Ya, dalam satu keadaan dia tak boleh. Macam ummahati je. Ustaz, maksudnya asal-asal ummahat tu ialah ummahatu lah asalnya. Ya, ummahatu asalnya. Dalam keadaan rafa' lah tu. Keadaan marfu'. Tetapi ini dalam keadaan mansub. Mansub di jamak taksir adalah baris bawah. Oh, okey. Dia tak maksudnya dia tak boleh fathah lah. Tak boleh fathah. Betul. Oh. Tak boleh fathah. Okey, ahlan Puan Aimah baru boleh masuk. Puan Aimah dah dengar? Boleh dengar? Baru dapat join. Setelah berusaha dapat juga. Mungkin handset tu yang susah atau online tu, maka kena tanyalah anak-anak muda. anak-anak muda. Handphone saya problem, ada masalah. Lama sangat dia. Kena tanya ummatil ajyal, kena tanya ibu-ibu generasi moden ni. generasi muda.
Ummahatil ajyal. Boleh kita sebut anak-anak kita yang apa nama, calon-calon ibu tu ummahatil ajyal. Itu. Kalau nenek-nenek moden, Nenek moden. Nenek pun moden. Alah, sekarang nenek moden lah duduk guna ni. Ya, Modennya. moden jugalah kan. Kalau nenek moden jaddad. Jadah Ajal. Jaddatul ajyal. Nenek moden Jadatil yang Ajal. boleh. Jaddatil ajyal. Nenek moden Akui yang lah boleh semua. ikut kelas online ni tak ramai ya. Ini maka bersyukurlah yang boleh ikut kelas online dengan keadaan semasa ni. Alhamdulillah kita mengikuti zaman yang ada. Jadi sekali lagi sebut Ustaz nenek moden. Jaddad. Jadah ni. Jaddatun kan? Jaddatul ajyal. Jadatun. Al-Ajal. Ajyal sama ajyal. Ajal sama. Ajal. Ajal. Maksudnya jaddatal ajyali. Ya. Jadah Nenek moden Ajali. pula. Allah, mudah-mudah ilahi. Seronok. Apa kita belajar ni? Apa kita belajar ni? Mudah. Mula. Mudhaf. Ummahat ni mudhaf, munada. Al-ajya adalah mudhafun ilaih. Yang kita Ummahat sudah ni belajar sekarang ada ni. dua. Ummahat ni dia sebagai munada kerana datang selepas haraf nida, dan dia juga mudhafun kerana dia datang sebelum mudhafun ilaih. Jadi yang kita belajar sekarang ni, mudah tu menjadi munadah. Nah, yang kita belajar sekarang mudhaf yang menjadi munada. Mudhaf yang juga keadaannya, kedudukannya sebagai munada kerana dia datang selepas ya. Okey. Sebelah sini nanti mudhaf ilaih yang menjadi munadah. Sabhu. Betul. Okey, yang sebelahnya, kalau yang mudhaf senang kita ingat bahasanya mudhaf tu baris atas. Ya. Dia datang selepasnya isim juga. Yang sebelahnya seumpama mudhaf. Syabihul bin mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Syabih ni seumpama. Bil mudhaf, mudhaf. Jadi seumpama mudhaf. Mudhaf pun dah kita kadang susah nak cari. Yang ini seumpama pula. Seumpama ni berarti agak-agak lah bahasa kita. Agaknya mudhaf ke bukan ni. Tapi di sini dikatakan syabihun bil mudhaf. Okey, contohnya ya hasanan talquhu taqaddam. Ya hasanan. Ya hasanan artinya apa? Wahai orang yang baik. Hasanan ni orang baik. Hasanan kedudukannya dia seumpama mudhaf. Ya. Walaupun di situ tak ada mudhafun ilaih. Ya. Kalau yang sebelah ada mudhafun ilaih, nampak. Qalami, maidani, Allahi, ajyali itu mudhafun ilaih. Tapi yang di sini tak ada. Dia hanya satu saja. Tapi andaikan dia ada mudhafun ilaih. Jadi disebut ya hasanat. Baris dua itulah yang menjadikan dia menjadi seumpama mudhaf. Ya hasanat. Apa artinya ya hasanan? Wahai orang yang baik. Talquhu taqaddam. Talquhu artinya kebaikannya. Talqun artinya perbuatan baik. Talqun artinya perbuatan baik. Hu-nya. Hu tu refer kepada hasanan. Ya. Talquhu taqaddam. Kebaikannya. Taqaddam apa taqaddam? Mendahului. Kita ada istilah
mubtada muakhar, khabar muqaddam. Dalam kelas i'rab itu ada. Taqaddam berarti mendahului. Jadi orang yang baik ini kebaikannya mendahului dia. Karena dia terbiasa berbuat baik, maka orang pun akan nampak, oh dia mesti akan berbuat baik. Jadi taqaddam telah mendahului dia. Nah, itu istilah kebaikan yang mendahului orang tersebut. Nah, itu. Okey, boleh? Ustaz, tolquhu ni isim masdar ke dia? Betul. Talquhu isim talqu saja. Talqu adalah isim Tak ada pula. Masdar. Tak ada. Takut. Boleh takut. hu adalah domir. Hu domir ya. Domir huwa. Domir huwa. Huwanya siapa? Hasanun. Hasanun ni. Tolquhu saja lah isim masdar kan? Jadi who tu mesti baris baris depan sebab dia Betul. domain. Dia baris depan. Domir untuk huwa. Tak Tak berubah. berubah. Dia mabni. Domir mestilah mabni. Di sini ya munada, ya haraf nida, munadanya mana? Hasanan. Hasanan. Hasanan ni kita nak sebut munada saja boleh. Ataupun kita sebut syibhun bil mudhaf boleh. Seumpama mudhaf. Hasanan. Hasanan tu kita refer kepada jamak ke Ustaz ataupun apa? Seorang. Hasanun. Seorang. Kalau jamak maka menjadi apa nama? Talquhum. Hum tu jamak. Kalau satu hu. Hasanan tak berubah. Kalau jamak hasanan berubah tak Ustaz? Hasanun Hasanan satu. satu. Kalau Jamak dia berubah. Dia menjadi hasanatun. hasanatun. Hasanatun talquhum. Talquhunna. Talquhunna. Akan berubah semua. Okey? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Hasanan. Hasanan. Contoh yang kedua daripada syabihun bil mudhaf, seumpama mudhaf, ya sani'inal khaira aqbilu. Ya sani'inal khair, apa artinya ya sani'inal khair? Wahai yang berbuat kebaikan. Aqbilu. Terimalah. Sani ini artinya macam yang sebelah ya abidillah, ya abidillahi. Isna'u ni fi'il amar. Sani'ina ini fi'il apa? Sani'ina adalah isim fa'il. Isim fa'il. Okey, ya sani'inal khaira, wahai yang berbuat baik. Sani'ina berbuat al khair kebaikan. Aqbilu, terimalah. Okey.
Ya soni'inal khair. Ya soni'inal khair. Aqbilu wahai apa nama? Yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Aqbilu, terimalah. Soni dengan isna sama. Asalnya saya tuliskan bawah sini. Sona'a. Sona'a. Yasna'u. Na'u. Son'un. Soni'un. Isna. Oke, nampak? Sona'a, sona'a yasna'u son'un. Soni berarti dia isim fa'il, pelaku. Ya soni'il khair, wahai pelaku kebaikan atau berbuat kebaikan. Kalau yang dicontoh sebelumnya mudhaf tu isna berarti dia fi'il amar. Isna. Di sini soni berarti isim fa'il, pelaku. Al khaira, kebaikan. Aqbilu, terimalah. Soni'ina, dia berbaris bawah. Ain disambung dengan ya dan nun. Tetapi ya dan nun ini adalah tanda daripada isim tersebut ada berbaris atas. Macam abidi. Tengok abidi, soni'i sama. Kalau abidi, dia hilang nun sebab dia jumpa dengan mudhafun ilaih. Tapi soni'i dia tak perlu hilang nun kerana tak ada mudhafun ilaih di situ. Yang ada apa? Al-khaira apa? Al-khaira? Al-khaira adalah apa? Isim. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Oh. Jadi tak ada mudhaf kan? Tak ada mudhaf di sini. Tak ada mudhafun ilaih, maka dia boleh ditambahkan nunnya. Kalau ada mudhafun ilaih macam abidi, tak perlu ditambahkan nun. Kenapa maf'ul bisnya? Mana ada Mana ada Mana ada ada verb? PL. Tak ada verb di sini. Al-khaira menjadi apa? di sini sifat maksuf. Oh, ayat ismiyah, Ustaz. Ayat ismiyah. Ya, ismiyah. Ayat ismiyah. Mula dengan isim. Mubtada. Ya soni'inal khair. Soni'ina mubtada.
Nah, khair. Mubtada. Sampai khair. Apa makku? Iqbalun. Tanya Ustaz Mubtada tu. lepas mubtada Mubtada khabar. itu. Khabar. Iqbal itu khabar. Ayat lengkap lah ni Ustaz. Khabar. Ayat lengkap lah ni. Ayat lengkap. Semua yang lengkap ni. Semua di sini contohnya semua Tapi yang lengkap. sepatah perkataan lengkap. tak faham Ustaz. Makku lah. Makku tak faham sepatah pun. Ya, sebab dia ambil daripada kitab pada sajak Ha. Oh, syair kan, bolehlah bukan daripada hadis, khairah hasanan muqaddam. bukan dari Al-Quran. Okey. Kalau Al-Quran kita boleh cari, kalau hadis kita boleh cari. Kalau ni susah, kita Ya. kena terjemahkan. Quran dia ulang-ulang. Quran dia ulang-ulang. Okey, contoh selanjutnya. Ya muharibin al-aduwa taqaddamu. Ya muharibina, wahai muharibin. Apa muharibina? Muharib ni apa? Yang memerangi, Orangnya. yang bukan memerangi. orangnya. Wahai yang memerangi musuh. Muharibina. Wahai yang memerangi Pejuang. musuh. Taqaddamu. Majulah ke hadapan. Taqaddamu artinya majulah ke hadapan. Ya muharibin al-aduwa. Wahai yang memerangi musuh. Al-aduwa musuh. Taqaddamu. Majulah ke hadapan. Muharibina sama dengan soni'ina. Kedudukannya sama. Muharibin. Muharibina baris bawah. Soni'ina baris bawah. Sama dengan soni'in wal muharibin. Yang membezakan hanya dengan abidi saja. Abidillahi. Muharibina tak ada mudhafun ilaih, maka boleh ditambahkan nun di belakangnya. Kalau dia ada mudhaf, maka dia tak perlu tambahkan nun. Jamak Ustaz, jamak. Jamak. Kan? Muharibina adalah jamak mudzakkar salim. Soni'ina juga sama. Soni'ina jamak mudzakkar salim. Jadi ya nun tu mewakili baris atas. Ya, ya nun dalam jamak, dalam kaedah penulisan jamak mudzakkar mewakili baris atas. Ya nun. Jadi munada lah dia. Nah, munada dia tetap menjadi munada. Sebab baris atas. Mana-mana isim yang datang selepas haraf nida mesti munada. Jadi Ustaz, selepas haraf nida ni mesti datang isim dia. Betul. Selepas haraf nida mesti datang isim dan disebut isim munada. Isim tu mesti baris atas. Isim tu mesti baris atas. Walaupun dia diwakili oleh ya nun ataupun Kalau jamak kan. Ya, jamak. Ataupun jamak taksir. Ya saja yang jadi haraf nida. Ya saja, lain pada ya ni tak ada ke? Haraf nida. Tak ada. Haraf nida hanya satu. Ya je. Ya. Jadi macam abidillah tu Ustaz, dia tu sebab dia nak jadi mudhaf ilaih tu tak boleh ada nun Ya. Abidina kalau dia tak ada perkataan Allah maka boleh saja. Tak lah payah sangat munada sebab dia lepas daripada ya.
Ini contohnya saja yang payah makku. Contohnya yang payah. Kemudian Sebab dia kemudian diambil. makku tak payah cari jamak ke tak jamak. Lepas ya tu dia lah tu. Lepas ya dia lah. Ah, Lepas ya tu Yalah. pun ada lah. Cuma Kalau dia garis bawah kita kata dia tu dalam kedudukan mansub lah tu. Ya. betul. Ya, ini yang susah sebab dia bukan daripada perkataan yang biasa kita jumpai. Susah. Ya. Sepatah pun tak tahu. Yang selanjutnya, Tak tahu main ni. contoh yang Aku tak keempat daripada syabihun bil mudhaf ya munsyiatil lil abna'i ahsinnal amala. Semuanya baik-baik Wah, je ni. Baik-baik je. Wahai calon-calon pemimpin munsyiat, calon-calon pemimpin lil abna bagi anak-anak, calon-calon pemimpin munsyiat. Lil abna untuk anak-anak ahsinnal amala, perbaikilah amalnya, perbaikilah amalnya dia. Itu sama dengan yang sebelah ummahatil ajyal. Di sini dikatakan bahasa lainnya munsyiatin lil abna, calon-calon pemimpin untuk anak-anak. Ya, ibu bapa lah, calon ibu apa? Munsyiatin nasya'a, dari kata nasya'a. Nasya'a ini memimpin atau leading. Leader. Munsyiat ini leader dalam bahasa orang putih. Leader, munsyiat, leader. Lil abna, bagi anak-anak. Apa tugasan dia? Ahsinnal amal, perbaikilah amalnya. Munsyiat, ya dulu. Ya adalah haraf nida. Munsyiat maka menjadi munada. Itu senang. Yang kita perlu ingat, highlightkan di sini adalah munada saja. Yang ini tambahan. Lil abna'i ahsinnal amalani, tambahan saja. Ya dengan munsyiat. Ya ini adalah haraf nida. Munsyiatin adalah munada. Munada apa? Munada daripada syabihun bil mudhaf atau jamak apa? Jamak taksir. Mudaf untuk pemimpin apa ya? Macam mana? Mudaf, apa tu? Mufrad untuk pemimpin. Munsyi'un. 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 Okey. Boleh? Jadi yang perlu kita highlight di sini, yang perlu kita ambil adalah munada dan haraf nidanya saja. Selebihnya tu bonus lah, tambahan buat kita semua. Okey. Okey. Isim yang terletak selepas haraf nida. Okey, lepas tu yang bawahnya isim yang terletak selepas haraf nida. Isim yang terletak selepas haraf nida ada dua, munada mabni. Mabni dengan baris hadapan. Ia pada kedudukan
nasab atau mansub, kedudukan mansub. Dia dibagi menjadi tiga kumpulan. Ya. Yang pertama, nama tanpa idhafah atau menyerupai. Nama tanpa idhafah. Idhafah itu apa? Mudhaf ilaih idhafah tu. Syabihun bil mudhaf, sama saja. Syabihun bil mudhaf atau menyerupai mudhaf. Ini bahasa lain saja. Syabihun bil mudhaf ni berarti dia menyerupai mudhaf atau dibahasakan menyerupai. Yang contoh yang ini ya, yang tengah kita baca ni adalah contoh syabihun bil mudhaf. Okey, yang pertama adalah ya Muhammadu anta sodiki. Wahai Muhammad, anta sodiki. Anta, kamu. Sodiki, kawan saya. Ya, wahai Muhammad, kamu adalah kawan saya. Di sini Muhammad di sini dia menyerupai mudhaf. Maka dia barisnya apa? Barisnya tetap baris marfu walaupun dia datang selepas ya. Sepatutnya kalau selepas ya menjadi ya Muhammadah. Tetapi di sini ya Muhammadu. Ya Muhammadu menjadi ya Muhammadah menjadi ya Muhammadu. Itu karena apa? Karena di situ dia adalah syabihun bil mudhaf. Okey, boleh? Ini susah sikit nih untuk memahamkan, tapi apa nama? Yang penting kita faham saja mana munada, mana haraf nida dah cukup. Okey? Contoh yang pertama, ada soalan? Kenapa Muhammadu? Kenapa Muhammadu? Kerana dia seumpama mudhaf. Seumpama. Kurungan tu. Okey. Sekian. Ustaz, jadi nama tanpa idhafah atau menyerupai itu samalah dengan Sama dengan syabih yang sebelum tu. Yang atas tu syabihun bil mudhaf. Jadi menyerupai di sini menyerupai mudhaf. Syabih tulis di situ syabih bil mudhaf. Macam kita belajar tadi lah. Macam yang tadi sebentar tadi ya, sama. Tapi di sini di bahasa Melayukan jadi menyerupai saja. Menyerupai apa? Menyerupai mudhaf. Jadi dalam Muhammad tu jadi kita tahu Muhammad tu kawan kita. Tapi kita nak meyakinkan lagi, maka anta sodiki ni tambahan. Tu. Okey, boleh? Dal tu dia tak boleh baris atas. Dia tak, kalau maknanya dari segi grammar salah. Boleh Dal. saja. Ya Muhammadan. Boleh saja. Tapi di sini yang dikehendaki dalam ayat ni adalah Muhammadun as-sadiqi. Jadi sepatutnya di sini ada kalimat yang tersembunyi. As-sadiqi. Sadiqi, apa nama? Yang bawah ni ya.
Apa yang dia katakan munada mabni, ada dua perkara tu. Mabni dengan baris hadapan. Jadi Muhammadu tu mabni dengan baris hadapan, ia pada kedudukan nasab. Okey, apa maksudnya? Yang pertama adalah munada mabni. Jadi mabni di situ tak boleh bertukar barisnya. Contohnya tadi Muhammadu, ya. Dia ada kedudukan nasab. Lepas tu yang kedua dalam kedudukan baris atas, mansub, ya. Mansub tu apa? Baris Patah. baris atas. Okey. Contoh yang pertama ni adalah untuk yang pertama, yang baris hadapan tu, ya. Mabni dengan baris hadapan. Ustaz teruskan dulu. Muhammad baris asal dal tu apa? Muhammad baris asal. Baris asalnya Muhammad ni adalah baris atas. Baris atas. Kerana dia datang selepas ya. Selepas ya ni Muhammad baris atas kan? Ya Muhammada. Kalau kita panjangkan ayat ni, ya Muhammadas Sodiqi. Wahai Muhammad kawanku. Macam tu. Okey. Anta Sodiqi. Engkau adalah betul-betul kawan saya. Itu maksudnya ayat ni. Ya. Tetapi dalam ucapannya kita tak perlu tambahkan sodik yang pertama ni. Sodik yang pertama ni kita tak perlu tambahkan. Kita hilangkan perkataan sodik yang pertama ni. Tetapi kita mesti menukarkan kepada baris hadapan. Faham? Syabih bil mudhaf. Maka dikatakan Muhammad ini adalah syabihun bil mudhaf. Seumpama mudhaf. Okey. Teruskan dulu contoh lain kita tak mungkin kita faham ke. Okey, ini contoh yang boleh senang kita ingat bahasanya Muhammad di situ dia tahu dia tu kawan kita, tapi nak kita pastikan lagi dia kawan kita, maka kita tambahkan perkataan Muhammadus Sodiqi. Muhammadas Sodiqi. Okey. Boleh Puan Zakia? Boleh. Boleh, okey. Jadi ada yang hilang di sini, yang disembunyikan atau diserupa menjadi mudhafun ilaih. Jadi sodik ni yang pertama tak perlu kita tulis, tapi baris Muhammad kita kena tukar menjadi baris hadapan. Tu. Ya Muhammadus Sodiqi. Ya Muhammadu anta sodiqi. Wahai Muhammad kawanku. Engkau adalah kawan yang sesungguhnya. Okey. Yang kedua. Ya Muhammadani. Ya Muhammadani. Ini dua orang. Muhammadnya ada dua orang. Ijtahada. Wahai Muhammad kawanku yang dua orang. Ijtahada. Bersungguh-sungguhlah kalian berdua. Ini fi'il amar ijtahada. Sama di atas. Ya. Ya haraf nida Muhammadani. Ya apa? Isim munada. Tapi kedudukannya berbaris apa di sini? Berbaris bawah. Ni. Berbaris bawah. Kenapa? Kerana dia menyerupai atau dia menyerupai idhofah. Ya Allah. Kotor kasut kaki anak aja.
Okey. Mute lah. Tutuplah tu. Ya Muhammadani istahada. Wahai Muhammad, dua orang kawanku. Istahada, bersungguh-sungguhlah kalian berdua. Istahada, dua orang ya. Istahada untuk dua orang. Ustaz Muhadani tu dua orang tu nama Muhammad ke dua orang? Dua orang tu nama Muhammad. Okey. Dua orang nama Muhammad. Jadi istahida tu menunjukkan dua juga. Ya. Bila yang dikatakan dua, maka perintahnya untuk dua orang. Istahada. Kalau satu, istahid. Ijtahid. Istahid. Kalau dua orang, istahada. Kalau tiga lebih, istahadu. Istahidu. Okey. Ini hukum apa Ustaz? Yang mana? Hukum apa? Yang apa? Mula tu dua orang, kemudian perkataan yang lain tu pun kena sebut dua orang. Hukum apa tu dalam segi grammar? Kalau Amar, fi'il amar. fi'il amal kena tunjukkan dua orang juga. Ya, fi'il amar mesti kena tunjukkan dua orang juga. Dia fi'il amar ni kan kita dengan person yang ada depan kita, second person yang ada depan kita. Maka domirnya kena nampakkan, kena wujudkan istahada. Itu dua maka kena dua. Itu istahada. Hukum nahu lah kan? Hukum nahu lah. Kalau orang dua, perbuatan pun dua. Nahu. Hukum nahu lah. Dalam spesifiknya dia dalam isim, dalam fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar ada berapa fi'il amar? Ada 6. Anta, antuma, antum. Di sini antuma. Antuma. Faham. Antuma. Sebab di situ Muhammadani. Muhammadani tu dua. Antuma. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antum. Di sini antuma. Jadi apa? Wahai Muhammad. Okay. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Muhammad dua orang ya. Muhammad dua orang kawanku. Istahada. Bersungguh-sungguhlah kalian berdua. Istahida. Okey. Contoh yang ketiga pun lebih kurang sama. Dia berbentuk jamak antum. Ya Muhammaduna. Wahai Muhammad. 3 orang lebih. Wahai Muhammad. Dan selebihnya. Antum, kalian semua. Shadiquna, kawan saya. Kawan baik saya. Kawan rapat saya. Shadiquna. Ya Muhammaduna antum shadiquna. Wahai Muhammad. Antum shadiquna. Kalian semua adalah kawan rapat saya. Shadiq itu berarti kawan yang melebihi kawan yang lain. Kalau dalam bahasa Arab shadiq itu berarti kawan yang jujur. Ada sahabat yang biasa, ada shadiq, ada dikatakan sohib. Ada dikatakan apa lagi? Banyak istilah kawan ya. Tapi kalau shadiq ni sahabat yang jujur, shadiqun. Sahabat yang jujur.
Okey. Contoh yang terakhir pun dia sama, lebih kurang. Tapi dia dalam jamak apa? Muannas salim. Mu'annas Jamak salim. muannas. Ya Tu. Fatimah tu. Wahai Fatimah, Fatimah, Fatimah. Jamaknya. Oh, Fatimah jamak. ni seorang, tapi bila jamak Fatimah tu, jamak dipanjangkan tak dia. Hunna. Hunna, Mm-mm. antunna. Jadi antunna, Ambil antunna bukan hunna. Antunna. Istahidna. Ya Ada Fatimah tahidna. tu istahidna. Wahai Fatimah, Fatimah, Fatimah dan seterusnya. Istahidna, bersungguh-sungguhlah kalian semua. Jadi di sini apa domirnya? Anta, antuma, antum. Itu yang atas. Anta, antuma, antum. Yang kedua antuma. Yang ketiga antum, nampak di situ. Maka kalau yang keempat adalah anti, antuma, antunna. Yang keempat adalah istahidna untuk antunna. Untuk kalian perempuan. Okey? Bila mubtada jamak, khabar dia kena jamak Ustaz. Betul. Ataupun Ya, kena ikut. Mubtada jamak, khabar jamak. Mubtada mufrad, khabar mufrad. Ustaz, kalau ni Fatimah tu jamak apa je? Jamak lah kan. Tapi kalau dua Fatimatan. Fatimatani. Sama Muhammadani, sama Muhammad, dua orang Muhammadani. Fatimatun, dua orang Fatimah, Fatimatani. Tambahkan tak dengan nun. Ustaz, kalau Muhammad, asal Muhammad kalau dia mufrad dia Muhammadun kan? Ya. Tapi disebabkan oleh dia selepas ya, jadi Muhammadu macam tu. Betul. Oh, jadi kalau nampak daripada sini kita nampak macam benda tu dalam keadaan rafa. Betul, marfu. Dia dalam keadaan marfu. Kerana dia menyerupai mudhaf. Menyerupai apa? Mudhaf. Oh, susah nak ingat lah. Tak perlu ingat kuat-kuat yang sini, yang penting kita tahu mana munada, Ingat mana Ingat. Lepas haruf nida tu isim munada. haraf nida, isim munada tu je. Dalam kedudukan apa sekalipun kan? Dia mesti mansub. Fi mahalil mansub. Fi mahalin nasab. Ya, fi mahalin nasab. Munada tu Muhammadun fi mahalin nasab. Dia dalam keadaan apa tu main dia? Main di mana dah? Itu pun fi mahalil. Munada fi mahalin nasab. Bila kita guna nasab atau bila kita guna mansub? Dalam penulisan saja, dalam penulisan dan ucapan saja. Mansub, contohnya tadi fi mahalin nasab, dalam keadaan nasab. Isim mansubun. Jadi isim dia kena ikut mansub. Kalau fi mahali nasab, tu. Sama saja. Ya, susunan ayat saja yang membezakannya. Aku tanya satu, lain sikit daripada ni semua kawan-kawan. Kalau ya ayyuha, selalu kita jumpa dalam Quran. Ya ayyuha.
mana munada, ha tu apa pula di belakang lagi ada 3 perkara di situ. Ya, ayu, ha. Macam mana Ustaz? Okey, itu akan jumpa selepas ni. Ada akan sebelah. jumpa. Selepas Ada adanya pula. isim. Betul. Okey. Terus lagi minggu depan. Okey. Ya ayuha. Okey ya. Minggu depan. Mak aku tak sabar lagi tu mak aku. Dah mak aku selalu jumpa. Ya memang itu. Banyaklah selalu kan. Ya, yang ini contoh-contoh ni bukan dari Al-Quran. Jadi kita kadang buat apa kita nak cari makna tu susah. Itulah karena kita tak pernah jumpa perkataan ni. Kalau dalam Al-Quran mungkin kita boleh tengoklah. Ni ayat berapa boleh kita cari itu. Yang biasa jumpa dalam Al-Quran adalah ya ayuha. Itu. Maka Bukan kita tak sabar Ustaz. Tapi tak kaji, akan kita bahas ya ayuha minggu hadapan insya-Allah. Mana munada, mana haraf nida. Betul. Tak ternampak pula sebelah tu. Minggu depan. Yang Okey. Yang kolom 3 tu. Selepasnya ada Selepasnya ada ayu, alif lam, isim. Ya betul. Ayu selepasnya ada isim alif lam. Isim makrifah. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan untuk Apa Ustaz? Kita tutupkan sambungnya minggu depan. Okey, baik. Ni beratnya kelas hari ini. Bahasan kita berat sikit jadi mungkin dari segi makna susah difahami ya. Maka kita cukupkan dululah, nanti kita sambung minggu hadapan dengan tajuk yang sama insya-Allah munada. Apa-apa nanti boleh tanyakanlah dalam grup sebelum kita kelas, apa yang nak tanya boleh nanti. Okey, tapi kelas yang satu lagi tu yang hari Ahad kita tak boleh mention message dalam situ sebab pakku tertekan hari itu. Saya nampak pakku tertekan dalam setting grup hari Ahad tu, dia private group, jadi kita tak boleh send message apa-apa dalam grup hari Ahad. Maka makku nanti bagi tahu pakku untuk tukar settingan tu. Boleh makku tukar setting. Kalau tak Puan Muhaini lah itu yang admin. Jadi kelas hari Ahad ni yang admin saja yang boleh share maklumat situ. Maka Tak baik Pak Ku buatlah. kalau tak nanti saya esok buatlah masa kelas tu. Aku buka balik kan. Dia reset balik. Jadi terhad kepada admin saja yang boleh send hantar maklumat dalam grup hari Ahad tu. Okey, kita jumpa lagi esok. Okey, untuk insya-Allah. kelas I'rabul Quran kita tutup dulu. Saya stop untuk screen. Okey.